Seterusnya ke Bumi Kenyalang dan antara paparan hari ini, Sarawak serius pastikan pendidikan untuk semua serta kerjasama PDRM dan sekolah untuk persekitaran selamat dan disiplin tinggi. Langsung bersama Fazril Hisham Afandi di Kuching. Silakan. Terima kasih Farhatul. Sebelum itu kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Usahawan di Sarawak digalak merebut peluang mendaftar cap dagangan di bawah pakej pengurangan fee cap dagangan dengan tawaran diskaun RM300. Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Seri Muhammad Sayuti Bakar berkata, tawaran itu di bawah kempen Lindungi Jenama Lokal Tembusi Pasaran Global. Berucap pada penutupan program jelajah Karnival KPDN 2025 dan kempen Beli Barangan Malaysia Zon Sarawak di Kuching, beliau berkata tawaran tersebut sah sehingga 31 Disember depan sejak dilaksana 1 September lalu. Melalui inisiatif Perbadanan Harta Intelek MyIPO, pemohon hanya perlu membayar RM650 berbanding kadar asal RM950. Permohonan yang diluluskan pendaftarannya akan dilindungi selama 10 tahun di bawah Undang-Undang Harta Intelek. Pakej tersebut dijangka dapat membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS memperkukuh penjenamaan sekaligus meningkatkan daya saing produk tempatan di pasaran antarabangsa. Setakat ini hanya 6 usahawan di Sarawak telah mendaftar pakej tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Sayuti berkata, KPDN melaksanakan program pengedaran barang perlu di 120 zon dan 559 kawasan di pedalaman negeri ini. Langkah tersebut bagi membantu rakyat menepani isu peningkatan kos sara hidup serta memastikan penduduk luar bandar mendapat akses berterusan kepada barangan keperluan asas. Menurut beliau, ia turut melibatkan 819 hos di kawasan pedalaman Sarawak. Sementara itu, jelajah Karnival KPDN 2025 dan kempen Beli Barang Malaysia Zon Sarawak merekodkan kira-kira 40,000 pengunjung sepanjang 3 hari program berlangsung. Program serupa telah diadakan di Johor dan Sabah Julai lepas. Selepas ini program akan dilaksana di Kedah, Pahang dan Shah Alam. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEITD serius memastikan akses pendidikan berkualiti dan setara untuk semua termasuk murid luar bandar serta keluarga berpendapatan rendah. Tegas Timbalan Menteri MEITD Datuk Dr. Anwar Rapai, Sekolah Menengah Antarabangsa Yayasan Sarawak YSISS diwujudkan untuk memastikan keadilan pendidikan kepada murid luar bandar dan keluarga kurang berkemampuan agar mereka turut berpeluang menikmati standard pendidikan bertaraf antarabangsa. Sebenarnya sekolahnya untuk anak-anak orang miskin. Boleh cek berapa anak YB masuk sekolahnya. Setakat tu bisa ada anak YB masuk ke sekolah-sekolah yang tidak ada tu, 3 buah sekolah. Anak menteri langsung saja. Jadi janganlah memainkan persepsi bahawa kerajaan mengolah sekolahnya untuk beri kepada golongan ini. Jelasnya, pelajar kategori B40 diberikan peluang belajar secara percuma di YSISS, manakala pelajar dari kumpulan M40 dan T20 pula akan dikenakan yuran yang jauh lebih rendah berbanding yuran di sekolah antarabangsa yang lain. Beliau yang juga adu nangka berucap di program Road to DLP Success di Universiti Teknologi Sarawak UTS pada Ahad. Kerjasama di antara Polis Diraja Malaysia PDRM Sarawak dan sekolah terus diperkukuh melalui program Sekolah Selamat Murid Berdisiplin. Ia bagi memastikan keselamatan sekolah dan disiplin pelajar berada pada tahap terbaik. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak memberitahu walaupun pegawai perhubungan sekolah PPS telah diwujudkan di semua sekolah di Sarawak, usaha perlu dipergiatkan bagi memastikan keberkesanannya. PPS akan hadir ke sekolah sekurang-kurangnya sekali sebulan untuk menyampaikan mesej pencegahan serta menangani sebarang isu berbangkit.
Objektif program ni untuk kita, macam saya katakan dalam ucapan saya, ini sebahagian daripada usaha kita untuk mendekatkan diri kita dengan masyarakat. Sebab kita lihat guru dan pelajar juga sebahagian daripada masyarakat. Tanggungjawab kita untuk merapatkan hubungan kita dengan masyarakat, sebab prinsipnya polis dan masyarakat berpisah tadi. Dengan mengukuhkan peranan PBS, usaha membendung jenayah dan salah laku dalam kalangan pelajar dapat dilaksana dengan lebih tersusun dan sistematik. Beliau bagaimanapun menegaskan kehadiran polis tidak bermaksud isu disiplin pelajar semakin serius, sebaliknya ia adalah langkah memperkemaskan sistem pencegahan. Beliau ditemui pemberita RTM pada program Sekolah Selamat Murid Berdisiplin di SMK Bako Kuching. Sementara itu, DCP Saiful Izan berkata disiplin pelajar di Sarawak adalah terkawal. Ia hasil kesedaran tinggi guru-guru untuk melaporkan salah laku pelajar walaupun hanya melibatkan kes kecil. Beliau berpuas hati semua pihak memahami kepentingan menangani cabaran disiplin dengan telus dan tidak menyembunyikan sesuatu kesalahan hanya untuk menjaga imej sekolah. Laporan yang dibuat adalah untuk mengekalkan kawalan disiplin dan bukannya merosakkan imej sekolah atau guru. Bukannya tak masuk kita simpan isu bawah kapet, tapi sebenarnya benda itu terkawal. So, jangan takut buat report, jangan rasa imej terjejah dan sebagainya. Kita harus berani menghadapi situasi yang sebenar. Kan? Macam pendekatan saya, jangan lari pada masalah, berhadapan dengan masalah tu. Tambah beliau lagi, fakta daripada laporan yang dibuat akan menjelaskan keadaan sebenar disiplin pelajar di sekolah. Rakyat di Sarawak menyambut baik langkah kerajaan melaksana rasionalisasi subsidi petrol RON 95. Pengguna berpendapat harga bahan api yang stabil penting bagi kenderaan persendirian yang merupakan satu-satunya pengangkutan utama sama ada bagi tujuan peribadi, bekerja maupun aktiviti perniagaan kecil. Contoh dalam satu kalilah sekira kita isi minyak petrol untuk turun kerja ke apa, paling-paling pun kalau saya ni saya suka dia satu kali full tank, contoh satu minggu selalu saya akan isi dalam 70-80 lah ringgit dari tempat kerja ke rumah. Okey, untuk masa akan datang biarlah kota yang diberikan agak adil untuk semua, macam kami yang bekerja tempat tinggal dari tempat kerja ni agak jauh. RM50 dalam masa 2 kali lah. Kadang-kadang dalam 3 kali. Macam mana lah. Dalam seminggu. Menanggar rupa perjalanan lah. Mengkerap kali jalan, konkrit. Jaraknya pun jauh, dekat. Macam mana lah. Menjarak dekat. Dalam dua kali, macam mana? I think for the subsidy rationale for petrol, I think it will not affect sales because that will only affect only the T20 bracket. So I believe that most of the people will still be able to enjoy the benefit of petrol subsidy. Rasionalisasi subsidi RON 95 bertujuan mengekang ketirisan serta memastikan sektor perniagaan dan golongan kaya turut memberi sumbangan yang adil kepada pendapatan negara. Langkah itu membolehkan kerajaan mendapat penjimatan sehingga RM8 bilion. Berita itu tadi mengakhiri perkongsian dari Sarawak. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Kembali bersama Farhatul untuk lebih banyak perkembangan dalam negara. Terima kasih Fazril.